Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, selepas daripada satu peperangan, dia sudah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Dhuhaibah fi adimin maqrus, iaitulah satu jongkong mah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah lepas daripada satu peperangan, dia bagi kepada Nabi satu jongkong mah, yang mana jongkong mah itu lam tuhassal min turabiha, kosong, tak ada ukiran apa-apa. Dan jongkong emas itu adalah hasil daripada rampasan harta ghanimah. Harta ghanimah ni apa? Harta ghanimah ni harta yang dapat selepas daripada perang. Harta ghanimah ni, tentera musuh dia bawa keluar harta daripada segi kuda, daripada segi peralatan perang, tawanan perang, apa semua. Bila lawan dengan tentera Islam menang dan mereka lari, harta yang mereka tinggalkan itu disebut sebagai harta ghanimah. Jadi di antara harta ghanimah itu adalah satu jongkong mah. Yang jongkong mah itu daripada Yaman, diambil oleh Sayyidina Ali dan dia bagi kepada Nabi SAW supaya Nabi mengagih-agihkan jongkong mah itu. Nabi nak kerat ke, Nabi nak buat macam mana ke, yang tu terserah pada Nabi. Sebab Nabi dia pemegang tunggal pengagihan harta-harta ghanimah. Kalau bagi sahabat-sahabat ni nanti dia akan jadi pertikaian. Tapi kalau bagi kat Nabi, tak ada siapa nak bertikai. Pasal dia tahu Nabi adalah satu orang yang adil. Faqasamaha baina arba'ati nafar. Baina Uyainah bin Badr wa Aqra' bin Habis wa Zaidil Khail wa Rabi' imma Alqamah wa imma Amir ibn Tufail. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bila dia dapat Dhuhaibah itu, dia dapat jongkong mah itu, dia bahagikan kepada 4 kepala besar. Komandan-komandan yang dilantik oleh Nabi nak jadi ketua-ketua besar ni. Yang pertama, dia bagi kepada Uyainah bin Badr. Yang kedua, dia bagi kepada Aqra' bin Habis. Yang ketiga, dia bagi kepada Zaid ibn Khail. Dan yang keempat,
Kata Abu Sa'id, aku tak perasan. Sama ada Nabi bagi kepada Alqamah ataupun Nabi bagi kepada Amir ibnu Tufail. Nabi bagi jongkong mai, Nabi kata nak ambil ke hampa 4 orang. Hampa bahagilah macam mana pun. Faqala ar-rajul min ashabihi. Bila Nabi buat macam tu, tiba-tiba viral di kalangan para sahabat Nabi. Yang tak dapat jongkong mai ni. Yang mereka dapat benda lain. Mereka kata apa? Mereka kata, kunna nahnu ahaqqa bihadha min ha'ula. Mereka kata yang Nabi, nampak tuan-tuan sekalian? Mereka kata yang Nabi ni pergi bagi dekat 4 orang kaya ni. Pasal apa? Sedangkan kita pun terlibat dalam peperangan. Dan kita memerlukan lebih daripada mereka tu perlu. Tuan-tuan nampak dah? Apa dia nak abang apa ni? Suntikan satu, orang kata, suntikan munafik dah mula main di kalangan sahabat Nabi dah. Nabi bagi tu Nabi tahulah, Nabi adil lah. Yang hang duk pergi petikai buat apa? Mereka sudah petikai Nabi. Ni zaman Nabi. Yang mereka petikai itu adalah kekasih Allah. Yang mereka petikai itu adalah Rasulullah yang diutuskan supaya kita ikut. Tiba-tiba kita pun sudah menghilangkan satu kepercayaan pada Nabi. Benda ni tak boleh. Tapi di kalangan sahabat duk bunyi. Mereka kata, kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Sepatutnya kita lah yang dapat, bukan mereka ni. Mereka ni takkan duduk arahkan kita turun perang lah apa semua. Ni yang akar umbi ni. Kalau bahasa Allah ni. Akar umbi ni lah yang buat kerja daripada mula. Duk standby sampai tengah malam. Sampai tinggal habis anak bini apa semua. Mereka ni kira duk main tengok macam mana. Settle tak settle. Tapi boleh kat mereka. Tak puas hati ya. Tuan-tuan. Bila tak puas hati tu bermakna apa? Hampa tak percaya kepada Nabi. Bila hampa tak percaya kepada Nabi, maksudnya hampa tak percaya kepada Allah. Kesannya. Sebab Nabi ni, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Nabi dia takkan buat mengikut hawa nafsu dia. Nabi takkan buat mengikut gerak-geri hati dia. Tetapi Nabi buat sesuatu keputusan, semuanya berdasarkan daripada keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada dia. Faqala, kata Abu Sa'id lagi, fabalagha dhalika Nabi SAW. Rupanya yang kata bisik-bisik, mengumpat di belakang Nabi ni sikit-sikit di kalangan sahabat ni, sampai ke telinga Nabi. Benda mesti sampai. Hampa nak sembunyi, hampa nak kata belakang macam-macam dekat Nabi apa semua, mesti sampai punya kepada Nabi. Kalau tak sampai daripada sahabat-sahabat ni yang cerita kat Nabi, Jibril nanti akan sampai kepada Nabi SAW. Benda ni tak boleh simpan. Benda yang menggugat kredibiliti bahasa kita lah ni. Yang menggugat kekuatan ataupun yang menggugat izzah Nabi ni pasti akan sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, faqala, kata Abu Sa'id, Nabi SAW sudah buat satu mesyuarat besar. Nabi buat postmortem. Nabi panggil semua sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan ni. Yang hantar perang ni, tak payah main lah. Ni hak perang ni. Yang buat kerja ni, main semua. Bila main, Nabi bagi satu tasjid, satu kekuatan kepada mereka. Nabi kata, ala ta'manuni wa ana aminun man fis samai ya'tini khabarus samai sabahan wa masa'a. Nabi kata, aku ada dengar ada satu protes kecil di kalangan orang-orang bawah ni. Mereka protes, mereka tak puas hati dengan apa yang telah aku agihkan kepada sahabat-sahabat besar. Aku bagi mai, satu jongkong mai kepada 4 orang sahabat, suruh mereka ni bedak sama-sama mereka. Yang lain pun dapat, hak mereka bukan tak dapat, tapi jongkong mai ni aku bagi dekat mereka. Ada orang duk petikai. Bukan takat petikai. Petikaian itu menjadi barah dalam kalangan sahabat Nabi. Pakat duk sembang habis dah ni. Duk kata kat aku macam-macam dah.
Nabi kata, ala ta'manuni. Nabi kata, kalau hampa tak percaya kepada aku, apa yang aku buat ni adalah satu benda yang besar. Sedangkan aku ni wa ana amin. Aku ni adalah amin. Amin ni maksud apa? Aku ni orang yang paling terpercaya. Dalam kalangan hampa semua ni, siapa yang paling amanah? Nabi kata aku. Pasal apa yang aku amanah? Kerana aku setiap pagi, setiap petang, boleh katakan tiap-tiap hari, wahyu turun mai kat aku. Kalau aku buat satu benda tak betul, Tuhan nanti yang akan tegur aku dulu. Bukan hampa semua. Oh, Nabi sudah marah. Nampak tuan-tuan sekalian? Allahu Akbar. Dalam ramai-ramai Nabi duduk habaq macam tu, faqala ar-rajul faqama ghairul ainain musyriful wajnatain nashirul jabha kathul lihya mahluqur ra'si mushammarul izar faqala ya Rasulullah ittaqillah. Dalam ramai-ramai ni tuan-tuan sekalian pakai duduk senyap, pakai tak apa nak panggung kepala lah. Pasal Nabi tahu. Cuma Nabi tak tanya siapa yang mula-mula dia bawa cerita tak betul ni. Nabi tak tanya macam tu. Semua pakai duduk senyap, dia pakai jahanam dah. Nabi sudah marah ni. Dalam ramai-ramai tu Nabi duk bagi-bagi macam tu, faqamar rajul, tiba-tiba mangkit satu orang lelaki-lelaki. Yang mana dia ni ghairul ainain, dia mangkit-mangkit. Ni fizikal dia, disebut dalam hadis. Mata dia ni pas ke dalam. Dia jenis orang hak cengkung punya orang ni. Musyriful wajnatain. Lepas tu pipi dia ni bonjoy ke depan. Mata masuk dalam, pipi ni terbonjoy. Nashirul jabhah. Dia luah. Dan kathyul lihyah. Dia ada janggut sikit. Janggut dia sejemput. Mahluqur ra'si. Kepala dia ni, kepala botak. Mushammarul izar. Dia ikat kain di pinggang. Dia berdiri. Dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, ittaqillah ya Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, saya nak abang satu ya. Takutlah kamu kepada Allah dengan perangai kamu ni. Oh, dia tuan-tuan. Yang kata zaman tu, dia tahu kata Nabi tu siapa. Nabi tu kekasih Allah. Dia tahu kata Nabi tu ketua agama, ketua negara, dan Nabi tu dipantau oleh wahyu. Tiba-tiba dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan duk buat perangai macam ni. Dia kata macam tu kat Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau zaman tu ada orang berani petikai Nabi, orang Islam sendiri. Zaman Allah dah tak ada tuan. Belum. Apa ni hampa duk mengaji hadis apa semua ni bukan boleh bagi hampa makan. Tuh duk bercakap tu kan, janggut pun sakan. Dia kata Allah, dia kata hampa duk ikut Quran, duk ikut sunnah Nabi lah apa semua, duk pergi semayang tu tunging terbalik. Dia kata dia kata kalau tak kerja tak ada apa ya. Dia kata baik kita kerjalah, kalau peduli sangatlah babak agama ni. Hampa tak tahu kata hampa duk kira Nabi dulu bukan macam kita. Nabi dia tak makan macam kita. Nabi mana pernah duduk di zaman macam ni, ada telefon apa semua. Tak, kalau Nabi lah bagi telefon kat dia pun, dia pun tak erti guna. Yang ni contoh tuan-tuan yang kata saya kata tak. Contoh. Bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi kata wailak. Wail. Kan kita duk panggil wailul lihumazatil lumazah. Wailul lil musallin. Wail ni makna apa tuan? Makna celaka. Orang Penang kalau celaka kasar. Kalau orang Melaka celaka tak apa nak kasar. Pasal dekat-dekat dengan buah Melaka. Kan? Celaka tak ada apa ni. Celaka tu, dengar celaka tu air. Ni darah ni. Nabi kata wailak. Nabi kata hang cukup celaka. Betul Nabi kata. Kan? Celaka ni apa maksud tuan-tuan sekalian? Bukanlah kata Nabi menghina dia dah. Celaka ni maksud Nabi habaq kata apa? Jauh daripada rahmat Allah. Itu maksud dia. Nabi kata wailak. Awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqi Allah. Nabi kata kalau aku hang suruh aku bertakwa kepada Allah, Nabi kata hang tunjuk mai kat aku siapa orang yang paling bertakwa selain pada aku. Nabi cabak dah.
Lebih kata kalau hang kata aku ni tak betul, hang duk kata aku ni tak takut kepada Allah, hang tunjuk mai siapa di kalangan hangpa yang paling takut kepada Allah. Hang kata takut pada Allah? Nabi kata dekat dia. Qala, kemudian kata Abu Sa'id, summa walla rajul. Kawan ni pun dengar-dengar bila Nabi balas balik macam tu, dia tak cakap banyak, dia tunjuk protes dia. Kata dia tak suka kepada Nabi, dia tak suka cara Nabi. Dia terus keluar daripada majlis tu. Oh tuan-tuan, kalau kita disebut apa tuan? Kurang ajar. Kalau kita ni, nasib baik kita tak ada zaman tu. Kalau ada ni, dia tahulah yang kata tapak itik itu besar tak besar. Dia tahu. Tapi kita tak ada zaman tu. Kita dengar ni pun dengar, hadis yang saya baca ni pun dengar. Betul ke ada zaman? Betul lah tuan-tuan. Saya baca hadis ni hadis sahih. Kemudian Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ni siapa dia tuan-tuan? Dia ni sahabat Nabi. Sagi dia mainkan cerita dia. Kita cerita bab Uhud tak habis lagi. Khalid ibn Walid ni dia ni peranan besar dalam bab peperangan Uhud ni. Sagi kita sentuh. Wan ni dia Islam dah lah ni. Zaman tu dia sudah Islam. Dia kata apa? Dia kata ya Rasulullah. Ni Khalid ni. Dia kata ala adribu unuqah Rasulullah. Saya nak minta izin. Boleh tak saya pergi pancung kepala dia ni? Oh, tuan-tuan. Orang jenis ni pun ada ya? Ada, tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh. Dia kira Allah dengan Rasul. Yang tu ya, duduk dalam diri dia. Hampa kata ke Allah, aku nanti akan pijak hampa. Hampa kata kepada Nabi, hampa nanti akan mati. Bagi aku, Allah dan Nabi betul. Tidak ada salah Allah dan Nabi. Hampa nak petikai macam mana pun, hampa nak petikai aku boleh. Hampa nak petikai orang boleh. Hampa petikai Allah, hampa petikai Nabi, hampa nanti akan tunggu apa nak jadi ke hampa. Khalid, dia kata kat Nabi, dia kata ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Adrib ni maksud apa tuan? Pancung. Unuqah ni tengkok. Rasulullah, tinggal mai kat saya dia ni. Bro cakap pandai pula, kurang ajak ni tengah-tengah orang ramai, dia boleh duduk sound Nabi macam tu. Tinggal kat saya nanti pancung kepala dia. Qala, tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Nabi kata la, Nabi kata jangan. Oh, yang kata Nabi ni tuan-tuan. Saya ni ke malam ni duduk baca-baca tuan-tuan mungkin Ustaz suruh sembang panjang lah, kata baca sikit-sikit sudah lah, kami tak larang nak dengar ni tuan-tuan. Sahabat ni kata Ustaz, tinggal kat saya, pergi bubuh pelan-pelan sikit kan. Kalau boleh bubuh apa semua, singgah pergi dekat dengan pokok buluh tu ada datang tu, bagi miang buluh kena badan dia pun 3 hari, pada muka, kita balik daripada Putrajaya nak, boleh sound macam ni, kita, hang tak mau dengar, tak usah duk main. Saya, kan, Rasulullah lain lah. Rasulullah lain, dia relax punya orang. Rasulullah kata apa lah? Dia kata lah, la'allahu an yakuna yusalliya. Nak bunuh dia pasal apa? Sedangkan dia ni adalah orang yang masih lagi menunaikan sembahyang. Oh tuan-tuan, yang ni kan, Nabi dia boleh berlembut macam tu. Kita yang sayang kat Nabi takkan tak dia berlembut. Kawan tu sembahyang, bukan tak sembahyang, cuma main nombor ekor aja, yang tu aja, yang hampir maki dia ni, sopangan dia ni, kapiak laknatullah. Yahudi Israel dia boboh lagu tu. Tak ni semayang tak guna punya, kalau duk main nombor ekor ni sudahlah, hampirlah Israel. Dia boboh macam tu. Sabar dulu, Nabi tak ajak macam tu. Ni orang hak maki Nabi pun Nabi kata apa? Nabi kata tak, jangan dia buat apa dekat dia. Pasal apa? Pasal dia tu orang semayang. Kemudian Khalid dia tak berhenti. Dia kata wa kam min musalli yaqul bilisani ma laysa fi qalbi. Semayang apa Rasulullah? Pemohong aja dia tu. Khalid ni, dia kata dia tu pemohong aja. Dia takat semayang luaran saja. Yang kata iman, yang kata Islam tu takat bilisan, takat mulut dia aja. Dia tak sampai di dalam hati. Kalau sampai dalam hati, kalau iman tu jerak dalam hati, dia tak bercakap macam tu kepada kamu, ya Rasulullah. Anda nampak tak Khalid? Dia nak mempertahankan, pasal dia panas semua kata Khalid ni. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyuqa butunahum. Nabi kata, Khalid, dengar elok. Aku sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk nak suruh orang buat baik, dan aku tidak diperintahkan untuk nak selidik, nak bongkar hati perut orang ni. Soal hati perut orang, soal hati dia macam mana, iman dia duduk macam mana, bab-bab dalam ni bukan kerja aku. Aku takat tengok luar. Kalau dia bagus, baguslah luar. Dalam aku tak tahu macam mana. Agama tak suruh aku ajak, tak suruh aku cari sampai tak tahu. Tuan, nampak tak Nabi ni? Dan Islam macam tu. Kita nak kata kawan tu bagus pun, hak mana tu ada depan mata kita lah, hati dia. Kita tak boleh untuk nak judge hati dia macam mana. Kita duk tengok, kita kata, Ustaz tengok muka bagus saya, tapi hati busuk. Hang pernah cium ke hati dia? Hang pernah duduk dah dalam perut dia? Tak pernah pun. Betul, hang macam mana hang boleh bagi keputusan? Tak ada orang duk kata. Hang kira duk orang duk kata ya. Dan nampak tak? Nabi dalam hadis yang Nabi ajak kita satu-satu ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi tak mau. Tak mau apa? Tak mau kita berpecah dengan lebih teruk. Zaman Nabi pun dah berpecah dah. Zaman kita lah ni pun berpecah. Kalau tuan-tuan perasan lah ni, buka di Facebook, buka di TikTok, tuan-tuan buka di YouTube, Allahu Akbar. Ni bergaduh-bergaduh macam-macam benda yang membawa dan juga menjadi punca perpecahan umat Islam. Daripada segi politik dia tak habis-habis sampai ke hari ni. Daripada segi agama, manhaj agama pun berlaku. Dah mula orang bertikai dah tuan-tuan. Hak dulu ni, orang-orang tokoh-tokoh besar di kalangan orang agama, mufti-mufti, tak ada siapa berani bertikai. Dah mula ada orang bertikai dah. Tuan-tuan, dah mula dah bertikai. Dia ni tak betul, dia ni tak betul, dia ni salah, dia ni patut ditaubatkan. Oi tuan-tuan, Allahu Akbar. Takut. Kita kadang-kadang pegang telefon ni, malas nak tengok lah. Pasal apa? Kalau kita tengok ni sekejap dia jadi dengan kita, kita pun jadi berdosa. Terpalit kita sekali dalam fenomena ni. Fenomena yang tak bagus ni. Summa, kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, summa nazara ilaih wa huwa muqaffin faqala innahu yakhruju min dhiddi hadha qaum yatluna kitab Allahi ratba la yujawazu hanajirahum. Nabi kata dekat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Khalid bin Walid. Nabi kata dia ni keturunan dia nanti, Nabi kata yang pastinya keturunan dia nanti akan keluar daripada sulbi dia, daripada keturunan dia itu adalah keturunan yang qaumun yatluna kitaballahi rataba, bercakap agama pandai. Dia akan main keturunan dia ni bercakap agama pandai. Bukan mengaji mana pun, tapi bercakap agama pandai. Ayat Quran dia boleh petik satu dua, pandai cakap ni. Keturunan ni ada. La yujawazu hanajirahum, cuma dia tidak beramal dengan apa yang telah mereka cakapkan. Pilah tak mana pun, duduklah di kedai makan ke apa, kalau ada mereka ni duduk, cakap agama ni boleh kat mereka ya. Dia ni tak betul, dia ni tak betul, dia ni buat ni, dia ni tu cakap. Kita tengok, dia ni mengaji universiti mana? Tak ada universiti mana. Kok pondok mana dia mengaji? Pondok apa? Tak ada pondok. Kata pondok Dangau tengah Padang ada. Dia duduk pisang cerut dalam tu ya. Tapi cakap agama, boleh ke dia belakang. Dan yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Nabi kata depa ni bukan takat boleh duk bercakap bab agama sikit. Depa berani mempertikaikan agama. Kalau tak betul pada diri depa, depa akan kata benda ni tak betul. Depa akan terus bawa keluar tanpa depa fikir, tanpa depa rujuk kepada Quran, kepada hadis, depa akan bercakap terus. Dan benda tu akan merosakkan agama seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, anak panah yang terlepas daripada busur. Tuan-tuan, kita pun kalau nak bercakap pun Allah, kadang-kadang kita main mengaji ni, disebabkan kita main mengaji ni, balik-balik lagi hujan lebat basah lokoi. Balik-balik rumah bini kata basah lokoi tu lah. Tak apalah. Kita tak berani nak kata tu lah pasal aku main mengaji. Kalau aku tak main mengaji pun kering. Kita tak berani nak kata macam tu. Tapi tuan-tuan, satu hari nanti berani kita nak tahu. Mesti berani.
Balik-balik dengan hujan ni kita kata Allah tua pasal mengaji lah ni. Allah, kalau aku tak mengaji tak basah. Bini kita betul ke? Tadi duk ajar dah. Pergi makan apa nama cah kotiau dekat dekat bagan dah dah. Tak kena hujan pun cah kotiau ada bumbung. Betul ya? Karut dia mengaji. Tak ada lagi tuan-tuan sekalian. Tapi benda tu akan ada dah. Akan ada. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Khalid dia sampaikan benda ni kepada Abu Sa'id. Dia kata wa azannuhu qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla thamud. Khalid kata apa? Aku tunggu je keturunan dia ni. Khalid kata, Khalid tak boleh tinggi. Dia kata aku tunggu. Kalau keturunan ni hidup dan aku pun hidup di zaman tu, aku akan perambat dan bunuh keturunan dia ni. Macam mana macam mana Allah Subhanahu wa taala dia membunuh kaum Thamud. Macam mana kaum Samud kena azab, macam tu aku akan buat yang kata keturunan dia ni. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati kawan ni sudah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan tengok ini contoh Islam yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi tunjuk kat kita nak abang apa? Nabi tak ajak supaya kita ni benci sama-sama. Nabi tak ajak macam tu. Dan Nabi juga tidak mengajarkan supaya apa? Supaya fitnah yang berlaku tidak diselesaikan dengan cepat. Nabi tak ajak macam tu. Dengar je kata ada fitnah, terus Nabi buat postmortem, terus Nabi buat satu mesyuarat. Pasal apa? Pasal Nabi tak mau benda tu akan jadi barah makin lama makin besar yang boleh merosakkan masyarakat kita khususnya. Ini cara Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan dengan mukadimah hadis ni memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan. Kita duduk dalam muka surat 140. Tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam surah Ali Imran ayat 153. Surah Ali Imran ayat 153. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat dia id tus'idu, ya, yang bagi 12 daripada atas, dia duduk tengah-tengah tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id tus'iduna wa la tal'una 'ala ahad warrasulu yad'ukum fi ukhrakum. Jumpa ayat tu kan. Baik, dia kata di sini id tus'iduna wa la tal'una. Tuan-tuan tambah waw satu lagi tu. Kan dia jatuh waw tu. Kan. Id tus'iduna wa la tal'una 'ala ahad warrasulu yad'ukum fi ukhrakum. Dan ketika menjauh lari kamu daripada bumi dan tiada kamu berpaling kepada seseorang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru ia akan kamu daripada belakang kamu dan berkata ia kepada aku ya muslimin. Tuan-tuan, ayat ni dia masih lagi menceritakan tentang ibrah peperangan Uhud. Uhud ni selagi saya ulang lagi kepada tuan-tuan, Uhud ni dia satu counter attack yang dibuat oleh tentera-tentera musyrik selepas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Badar berlaku bulan apa tuan? Bulan Ramadan. Kan Uhud berlaku bulan apa? Bulan Syawal. Sebulan lepas tu aja. Kan dalam peperangan Badar tentera musyrik kalah teruk. Manakala dalam peperangan Uhud, fasa yang pertama kemenangan berpihak kepada Islam. Kemenangan berpihak pada Islam. Tuan-tuan, dulu punya perang dia bukan macam sekarang. Macam tuan-tuan tengoklah cerita-cerita perang yang ditunjukkan dalam televisyen tu, kan, zaman-zaman tentera berkuda dulu ni. Memang betul. Perang dia mula macam tu. Dia starting perang tu macam tu. Bila dah mula duk berhadapan di antara tentera Islam dengan tentera musyrik, tentera musyrik akan hantar satu orang ke depan dan tentera Islam bakal hantar satu orang ke depan. Untuk apa? Untuk nak fight seorang-seorang dulu. Dalam Uhud ni pun sama. Tentera musyrik, mereka sudah hantar satu orang pahlawan mereka yang mereka pilih yang paling kuat di kalangan mereka.
Maka Nabi SAW dia menghantar Sayyidina Ali ke depan. Jadi ini tentera Islam, ini tentera kafir. Duduk tengah-tengah ni, dua orang ni, mereka pun fight. Bila fight tuan-tuan, menang berpihak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalah kawan ni. Kan? Lepas tu dia pantang seorang lagi pula. Nabi SAW dia tengok tentera, dia memerintahkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia Hamzah? Pak menekan Nabi. Hamzah pun keluar fight tengah-tengah tu. Kemenangan yang kedua bagi pihak Islam. Tentera musyrikin Mekah kalah. Lepas tu dia bawa keluar seorang lagi pula. Nabi SAW perintahkan seorang yang bernama Asim. Dia pun keluar main. Dia lawan, menang kepada Islam. Ni yang kata Islam ni hebat. Lepas tu keluar kali 4 orang keluar. Nabi tengok, Nabi perintahkan Sayyidina Ali sekali lagi keluar. Ali pun keluar, lawan, menang tuan-tuan sekalian. Bila dah 4 kali menang, barulah tentera ramai-ramai pakai duk serang, dan tentera Islam pun sama-sama turun bergabung lawan dengan tentera musyrikin Mekah. Tuan-tuan, cerita dah macam tu. Kita tengok cerita ni sama macam mana yang pengarah filem dulu buat cerita dulu ni. Duduk atas unta, duduk atas kuda lah apa ni, duduk buat barisan lah apa semua. Dan Nabi SAW dia memerintahkan Abdullah ibn Jubair untuk duduk di atas bukit yang bernama Jabal apa tuan-tuan? Jabal Rumah kan? Bukan Jabal apa ni, Jabal Rumah. Duduk atas tu. 50 orang duduk atas tu, duduk standby dengan anak panah. Nabi habaq dah, apa-apa berlaku pun hampa jangan turun sampailah aku perintahkan baru hampa turun. Berapa tuan-tuan sekalian yang kata tentera Islam waktu tu? Tinggi 700 ya. 300 patah balik. Pasal apa? Pasal duk kena hasutan daripada munafik. 3,000 orang nak berhadapan dengan 700 orang. Nabi SAW dia menjadi komandan dalam peperangan itu. Jadi berlakulah pertempuran. Hak atas pun duk bagi anak panah turun mai tuan-tuan. Jadi siapa yang duduk di atas, siapa yang mempunyai anak panah yang hebat, maka dialah yang akan memegang tentang apa peperangan itu. Fasa yang pertama dimenangi oleh Islam. Lari berterabuk, yang kata 3,000 orang ni berterabuk habis lari. Tuan-tuan sekalian. Bila dah lari, Abdullah ibn Jubair dia duk pesan kepada sahabat 50 orang duduk atas. Kita stay dulu, jangan turun. Dalam 50 orang tu, ada yang sudah terpengaruh dengan ghanimah yang kita sebut tadi ni. Ya, jongkong meh lah apa semua ni. Zaman tu jongkong meh hebat lah. Zaman lah pun kalau jongkong meh jatuh, ni tuan-tuan bakat berebut, saya baca kitab seorang-seorang. Yang tu aja. Kan? Zaman lah ni pun. Bukan zaman dulu, dia pun tengok-tengok Allah. Dalam satu riwayat, kata apa? Dalam Ibnu Kathir, dia kata apa? Dia kata ada 3-4 orang tawanan perempuan. Sebab tentera Quraisy bawa orang perempuan juga. Tuan yang kata orang perempuan ni kuasa dia cukup hebat. Tentera yang duduk atas tu pun, mereka boleh duduk simpan anak panah tu nak pergi tengok orang perempuan. Tambahlah kita ni naik motor jatuh dalam parit pasal orang perempuan, biasa lah yang tu. Zaman dulu. Cerita dah. Allahu Akbar. Jadi pakat turun ni, bukan kata separuh, 75% turun. Sampai tinggal berapa orang yang duduk atas bukit Uhud tu. Dia kata kita dah menang dah, duduk tunggu apa lagi? Kalau kita tak turun lah ni, kalau kita dah tunggu isyarat daripada Nabi, habis semua ni. Pakat dapat kat orang bawah ni, harta ghanimah ni, kita nak boleh apa? Abdullah ibn Jubair kata, dah jangan. Hampa tunggu arahan Nabi pesan macam tu. Tuan-tuan nampak lah? Sahabat Nabi. Rupa-rupanya dalam 700 orang tu, yang kata 300 orang sudah disisakan sebagai golongan munafik. Dalam 700 tu, ada lagi golongan munafik tu dalam tu. Dia turun perang juga. Tapi perang ni pasal apa? Bukan kerana Allah, kerana nak mendapatkan harta dunia. Dia pun teringin yang tu. Dia pun kita turun juga macam mana pun. Sebab kita dah menang dah sekali. Kali kedua kita mesti menang. Bila bila menang kali kedua, kita akan jadi kaya. Pasal apa? Pasal harta ghanimah ni ada. Rupanya ada orang munafik ni dalam 700 orang ni. Turun tuan-tuan. Bila turun, siapa yang take over? Khalid ibn Walid. Waktu tu dia tak Islam lagi. Rupanya dia patah balik, dia pergi sembunyi di belakang bukit Uhud. Dia tengok yang kata Jabal Rumah tu sudah turun dah, yang kata tentera pemanah ni sudah turun, dia sudah take over Jabal Rumah tu.
Naik atas tu Abdullah ibnu Jubair. Dia ni amanah sungguh, dia pegang sungguh-sungguh. Tinggal 4, 5, 6 orang nak lawan dengan beratus orang punya duk naik atas bukit tu tuan-tuan. Menang dekat kepada tentera musyrik. Mereka sudah cover ataupun sudah attack yang kata bukit itu. Dapat kat mereka terus, mereka bagi dengan anak panah menghujani tentera Islam. Yang waktu tu duk kelang kabut tentera Islam ni, duk berasa relax apa semua ni, nampak macam kita dah menang dah. Termasuklah Nabi SAW. Tentu bila jadi macam tu, apa jadi? Kelang kabut habis. Dalam waktu yang sama bila kelang kabut ni, inilah turun ni ayat ni. Turun ayat ni tuan-tuan. Ayat ni Nabi SAW kata apa? Kita baca ni. Kan? Dan ketika menjauh lari, bila jadi terabuk habis, lari habis. Ketika menjauh lari kamu daripada bumi itu, yakni bumi yang kata Uhud tu, dan tiada kamu berpaling kepada seseorang, tak tengok orang lain dah. Yalah tuan-tuan, nak lawan dengan siapa dah? Dalam tafsir Ibnu Hisham, sirah Ibnu Hisham kata apa? Depa ni kira lari sambil duduk ni, duduk ribah pedang. Duduk ribah pedang. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni, duduk ribah pedang. Depa tak tahu orang yang kena ribah pedang depa tu adalah kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan sendiri. Pasal mereka dah duduk lari, orang kata apa, duk elak daripada anak panah, duk terjun main atas kepala. Lepas tu mereka pun tak dapat nak beza yang mana musuh, yang mana kawan, tak dapat nak beza dah waktu tu. Mereka dah hilang pedoman dah. Dan di saat itu, dan Nabi SAW menyeru ia akan kamu daripada belakang kamu. Berkata Nabi kata apa? Kepada aku ya muslimin. Nabi panggil waktu tu dalam kelang kabut tu. Nabi kata, Nabi kata jangan duduk kelang kabut macam ni, main-main duduk belakang aku. Nabi duduk panggil. Mereka peduli tak tuan-tuan? Dengan Nabi-Nabi pun mereka tak peduli lah. Kan mereka tak dengar lah waktu tu. Fa'adhabakum ghamma bi ghammin, maka membalas ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan kamu duka cita dengan pecah belah lari. Dengan sebab yang pertama, kamu perbuat duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyalahi akan suruhnya. Kan? Bila dah hampa bagi Nabi sedih, hampa tak dengar cakap Nabi, apa yang jadi kepada hampa? Allah Ta'ala bagi hampa pecah belah. Biar kelang kabut habis. Baru hampa tahu macam mana tanpa ada komandan. Hampa tak dengar cakap Nabi. Bila tak dengar cakap Nabi, apa jadi tuan-tuan sekalian? Sesat hampa. Sampai hari ni pun tuan-tuan, Nabi SAW pesan kat kita apa? 2 benda Nabi kata aku tinggal. Kalau hampa pegang 2 benda ni, hampa takkan sesat. Tapi kalau hampa tinggal salah satu daripada 2 ni, sesat tak sesat? Sesat. Tapi kita lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. 2 benda ni kena ada. Tuan-tuan tengok dulu ada satu kelompok yang dia nak pegang satu ya, dia tak mau pegang 2 ni. Kelompok apa? Dia nak pegang Quran ya. Hadis kami nak tolak. Pasal hadis tak betul. Sesat tak sesat tuan? Sesat, bukan sesat, sesat barat nama dia. Habis sesat tuan. Mana boleh pegang? Ada yang tak mau pegang Quran, nak pegang apa? Nak pegang hadis saja. Mana boleh? Dia kena dua-dua, dia kena combine sekali. Nabi dah habaq dah. Kalau dulu ni pun dah mendapat kesesatan, tak dengar arahan daripada Nabi, apatah lagi sekarang pun sama juga. Bila tak pegang 2 benda ni, lari daripada manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW, maka sesat pergi habis semua. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Supaya tiada kamu duka cita atas barang yang sesuatu yang luput akan kamu daripada ghanimah, dan tiada barang yang mengena akan kamu daripada bunuh dan juga hazimah. Nombor 1 yang mereka duka cita ni pasal apa tuan-tuan? Pasal mereka diberikan pecah belah, kelang kabut pergi habis. Kan? Jadi duka cita mereka pasal tak dengar arahan daripada Nabi. Dan yang kedua pasal apa? Pasal ghanimah pun hampa tak dapat. Sepatutnya hampa boleh dapat harta ghanimah, hampa boleh bawa balik. Yang kata harta peperangan tu hampa boleh bawa balik, tapi hampa tak boleh bawa balik. Pasal apa? Pasal hampa kalah. Harta hampa yang kena rampas. Kan? Dan yang ketiga apa tuan-tuan, dalam ayat ni dia kata apa? Dia kata ramai di kalangan sahabat-sahabat, kawan-kawan hampa apakah kena bunuh habis-habis. Tuan-tuan, berapa orang kena bunuh? Yang terbunuh dalam peperangan Uhud ni sebanyak 70 orang sahabat Nabi. Yang turun 700 orang, 70 orang meninggal. Oh, itu besar. Dan yang paling besar ni apa? Sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib
meninggal waktu tu. Mus'ab ibn Umair, ini sahabat besar, meninggal. Lagi siapa lagi tuan-tuan sekalian? Hanzalah meninggal. Ni sahabat-sahabat Nabi ni meninggal waktu tu. Ramai menghafaz Al-Quran yang meninggal. Jadi Nabi SAW dia berasa sedih sangat-sangat dalam peperangan Uhud ni. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengetahui dengan barang yang kamu kerjakan. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatun nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian bila dah habis dah semua tuan-tuan, di dalam peperangan tu, bila dah jadi kelang kabut apa semua, Nabi SAW pula celah-celah tu pula Nabi terjatuh di dalam lubang. Bila Nabi jatuh dalam lubang, tentera musyrik di antara objektif mereka turun attack dalam peperangan Uhud ni apa? Antara dia apa? Kami nak bunuh Muhammad. Yang tu aja. Dah boleh bunuh Muhammad, settle lah. Bila Nabi dah jatuh dalam lubang, orang tak nampak dah kelibat Nabi. Ada di kalangan seorang sahabat yang dia ni macam perwatakan Nabi. Dia terbunuh. Dia tengok-tengok, oh Muhammad dah kena bunuh dah. Jadi benda itulah yang dilaungkan oleh musyrikin. Dia kata apa? Muhammad qutil. Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Bila Muhammad telah terbunuh, terus dia angkat pedang. Dia angkat pedang, suruh berhenti bang. Pasal apa ni? Tak suruh perang lagi dah. Pasal Muhammad dah mati. Settle dah kerja kita. Memang kita turun Uhud ni untuk apa? Untuk nak bunuh Muhammad. Hak lain ni mereka pakat kenai. Adik-beradik mereka, tuan-tuan, yang duduk dalam Islam ni mereka kenai. Jiran-jiran mereka dulu mereka kenai. Tak payah bunuh. Yang kita nak bunuh Muhammad saja. Seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik di saat itu, dia bila dengar kata Nabi Muhammad terbunuh, dia melaungkan. Dia kata tak. Dia kata Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad pegang dia. Nabi Muhammad kata jangan sebut tu. Biar pergi. Biar mereka kata aku mati tak apa. Nabi Muhammad kata, kalau aku masih hidup, syagi ramai lagi daripada attack suruh nak bunuh. Yang tu yang kata boleh berhentinya, yang kata peperangan Uhud tu. Kan tuan-tuan? Jadi bila mereka pun dah bangkit, mereka pun dah standby, patah balik apa semua, maka di saat itulah dia berhenti syak peperangan tu. Yang ni yang turun. Nak bagi hati dah kelang kabut, Nabi Muhammad pun dah tak ada, sahabat Nabi pun dah sedih apa semua. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apa jadi waktu tu tuan-tuan? Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatun nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian turun ia atas kamu daripada selepas daripada duka cita itu akan keamanan. Aman ni maksud apa? Yakni mengantuk. Bukan. Bila dulu perang-perang macam tu pakai duk sedih apa semua, Allah Ta'ala bagi mengantuk di kalangan tentera-tentera Islam ini. Yang berlaku ia akan satu taifah daripada kamu segala orang-orang yang mukminin. Tuan-tuan, Tuhan bagi pakat-pakat mengantuk. Bagi mengantuk. Maka adalah mereka itu cenderung rebah, bawa panah daripada mengantuk dan jatuh segala pedang daripada mereka itu. Kan? Kira waktu tengah duk perang, tengah duk berhenti stop perang tu ni, pakat jadi mengantuk, habis jatuh pedang lah apa. Salah seorang sahabat bernama Talha ibnu Ubaidillah. Dia kata aku pegang ni, dia kata ni jatuh sampai 3-4 kali pedang aku angkat, jatuh. Dia kata aku pun terlena, dia kata. Rupanya lena tu merupakan satu nikmat. Tuhan bagi tenang sat. Sebab tadi duk kelang kabut. Tadi duk sakit kepala, ni duk sakit, takut macam-macam duk main. Nabi Muhammad dah tak ada apa semua. Lain kali Tuhan bagi lena. Rupanya lena di saat peperangan itu adalah kurniaan Allah untuk nak menenangkan hati. Tuan faham tak? Oh tuan-tuan, yang kata nikmat tidur ni. Tidur ni nikmat. Kita ni bersyukurlah kita boleh tidur tuan-tuan sekalian. Duduk dalam kuliah ni tidur, sekali turun tangga pun tidur juga sampai jatuh dalam kolah pun ada. Kan balik rumah pun lena sambil duduk tengok TV, dah kali TV tengok kita, mangkit pagi esok pun lena. Lena kita ni. Nikmat. Sebab tu saya tak heran tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan dalam kuliah nak lena, silakan, sebab saya tahu ada orang yang tak boleh lena, ada. Tuan-tuan, ada. Dia penyakit apa dia sebut apa? Insomnia. Tuan-tuan pernah dengar penyakit tu? Insomnia. Penyakit insomnia ni, tuan-tuan, dia kadang-kadang dia stres. Dia stres dengan kerja lah apa semua. Tidur tak boleh. Kadang-kadang bukan tekat stres, dia trauma pun ada.
Dia kata aku nak tidur, aku risau juga. Aku tidur itu, entah macam mana. Dia kata ada kalau jengking pergi masuk mulut, dia kata. Jadi nak tidur pun tahu apa nak berani. Kali main belah kiri, dia kata sabuk. Kalau jengking main masuk dalam mulut, 3 tahun tak boleh tidur. Kan? Saya dulu saya pergi Pondok Barakah. Pondok Barakah ni, Ustaz apa? Ustaz Kazim, dia pergi. Saya pergi sajalah, pergi jumpa dengan dia. Alhamdulillah. Bila jumpa dengan dia habaq, dia kata dia dah berapa tahun tak lena malam. Dia kata Ustaz Kazim ni, dia tak lena. Saya kata Ustaz, macam mana tak lena ni? Ada kekuatan. Dia kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Dia kata, duk boleh ceramah. Saya kira siang ni tak ada duduk pening kepala apa, tak ada. Oh, kata saya kalau tak lena sehari, kata bawa kereta ni, kata boleh naik atas pokok. Kata betul lah, kata. Tak ada. Dan rupa-rupanya bila kita duk cek rupanya tuan-tuan di Hanoi, tuan-tuan tu Hanoi kan, tak bisa pergi Hanoi kan. Hanoi bukan jauh pun, dekat kepala batas ni kan, bukan Nando no Vietnam. Tuan-tuan tu di Hanoi tukang jahit 30 tahun tak lena. Dia kata bukan ada apa, bukan dia kata dia saja duk pergi jahit, dia tengok jam pukul 2 sagi jahit, pukul 4 sagi jahit, lepas tu duk malah suruh macam tu. Sedang 30 tahun dah tak tidur. Tak ada tu sakit apa. Dan di Hanoi juga tuan-tuan sekalian, ada orang yang 80 tahun tak lena. Ada 80 tahun. 60 tahun pun ada. Masya Allah. Kan tuan-tuan? Sebab itulah orang buat tuan saya ni kalau boleh lena lah. Yang tua cerita dia tu. Oh, payah kalau tak boleh lena ni. Tuan-tuan tak boleh lena tu buat-buat dah. Tak boleh lena Allah, duduk atas katil, duduk kepak tangan, kepak kepala lah, apa terajang kaki ni. Tak boleh lena, tengok, tak boleh terajang. Bini pun terajang. Saya kata pasal terajang saya ni, kata, aku tak boleh lena, entah tak? Hang jangan duduk lena. Bini tak boleh lena ya. Pasal kita punya pasal. Cari keluar, pergi dapat minum ayam masak lah, duduk lah, dia siapa nak jadi kat aku. Lepas tu. Kan? Lepas tu dia teringat, oh, aku tak baca surah Al-Mulk ni. Dia kira surah Al-Mulk ni ubat lena, dia macam tu ya. Ambil ayam semayang, apa semua, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabah. Boom, jatuh kerusi lah. Baru tabah, jatuh kerusi lah. Kan? Yang tu rupanya, kan? Allahu Akbar. Kacau. Tidur, tuan-tuan sekalian. Tidur. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak lena lah. Jangan duduk tidur. Lena dalam kuliah bunyi sorang kapal terbang sudah kan. Itu kacau saya nak baca kitab ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rupanya dalam peperangan tu tuan-tuan sekalian diberikan lena. Tidur depa, tidur sat Allah. Tuan-tuan tidur sat ni bagi orang yang penat betul-betul. Boleh tidur 2-3 minit, makik-makik segar. Betul tak dia? Macam mana tuan-tuan duk lena hari Jumaat dengan khutbah tu. Bukan lama pun tak. Kita tak rasa lama pun, tapi kita dengan semalam tidur lambat, lepas tu duduk dengar khutbah pula, kira duk pegang tok khotib pula jenis slow, duk amma bang 3-4 kali duk cari tahu mana. Hilang kan, lirik apa nama tu hilang. Dia pun duk amma bang tahu mana dah amma bang ni, hang mampu aku. Kan dia pun, kita pun lena-lena dengar. Apa ibadah kita jaga. Aku berasa macam lena 5 jam. 5 jam? Apa lena baru 20 minit? Tapi dia segar satu macam ya. Sebab itulah tiap-tiap Jumaat kita duduk tidur tu. Ambil kesempatan tu. Ya Allah, tabarakallah. Kau semua dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan yang beriman kepada Allah, Tuhan bagi mereka tidur dalam peperangan Uhud tu. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusahum. Dan satu taifah lagi, ada satu kumpulan lagi. Kumpulan mereka ni apa dia? Yang ni pokok munafik. Dan satu taifah lagi sesungguhnya telah menanggung duka cita diri mereka itu. Dahlah mereka ni penat, mereka ni luka-luka, maka tiada gemar mereka itu, melainkan lepas dirinya sahaja, dan tiada lepas Nabi dan segala sahabat-sahabatnya. Mereka ni duk kira duk penting diri sendiri. Mereka kira nak selamatkan diri sendiri. Mereka kira nak pi tujuan perang tu untuk apa? Untuk nak dapat harta ghanimah. Ni pokok munafik. Dan maka tiada lena mereka itu, yakni segala orang-orang munafik. Tuhan tak bagi mereka tidur. Hak tidur hari itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang betul-betul ikhlas berjihad fi sabilillah dalam peperangan Uhud. Yang tak tidur tuan-tuan sekalian, yang duk berjaga, duk takut ni apa semua, dia kata kalau tidur lagi orang main bunuh apa semua, yang ni adalah orang-orang munafik.
Baik, firman Allah Subhanahu wa taala sikit kita baca. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Sangka mereka itu, yakni orang munafik, akan Allah Ta'ala akan zan, yakni tiada betul, seperti mana zan kafir jahiliyah. Dia perlu ingat macam mana. Dia kata kalau betul Muhammad tu Nabi, kenapa kita kalah? Orang yang munafik dia kata begitu. Nabi ni kalau betul-betul dia Nabi, mesti Tuhan bagi pertolongan, mesti dia tak patah gigi, mesti dia tak luka kening, mesti dia tak pecah bibir mulut. Tapi pasal apa dia jadi macam tu? Maknanya dia ni betul kata Nabi ni. Mereka sudah duk main dalam otak macam tu. Dan benda tu mereka duk sebut kepada orang. Sekira-kira i'tiqad mereka itu bahawa Nabi dibunuh ataupun tiada ditolong. Dia duk kata apa? Dia kata kalau dia ni betul Nabi, dia tidak akan terbunuh. Kalau dia ni betul Nabi, mesti Tuhan tolong. Kita tak akan kalah dalam peperangan ni. Tengok macam Badar tu memang betul. Yang tu nampak memang betul Nabi Muhammad Nabi. Pasal apa? Pasal kita menang. Tapi hak ni pasal apa kita kalah? Maknanya Muhammad ni bukan Nabi, dia ni pemurung saja ni. Tu orang munafik tu yang ada dalam 700 yang orang kata yang tidak tidur itu. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Maka berkata mereka itu, yakni orang munafik, adakah bagi kami daripada pertolongan itu sesuatunya? Bila kalah, siapa nak tolong kita lah ni? Kan tu dia lah, kalau kita pergi turun hak 300 hak tak main tu pun selamat daripada sebut ni tu. Pasal apa yang kita duk turun main lah, kalah teruk lah. Kita teruk nu anak bini macam mana apa semua, sekali balik anak bini lapang, tak bawa harta ghanimah, tak bawa apa-apa. Apalah yang duk main ni, oi penat sungguh dalam perang ni. Depa sudah duk petikai yang kata arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah, bahawa sesungguhnya pekerjaan, pertolongan, yang kata pertolongan Allah itu bagi Allah Ta'ala semata-mata, perbuat barang yang dikehendaki olehnya. Maknanya apa? Tuhan yang bagi ni, yang kata perang kalah ni semua main daripada Tuhan. Tuhan nak bagi pertolongan pun semua main daripada Tuhan. Kita bertakwa kepada Allah, kita beriman sudahlah. Yang hampa duduk tak puas hati ni pasal apa? Kan? Baik, Allah Ta'ala firman, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Sembunyi mereka itu, yakni orang-orang munafik, mereka duk sembang sama-sama mereka. Kan? Pada diri mereka itu barang yang tiada mereka itu nyata bagi engkau wahai Muhammad. Benda ni Allah Ta'ala dah pesan kat Nabi Muhammad. Kata Muhammad, ni yang kata mereka ni, mereka duk sembang lah tu belakang tu. Mereka duk kata dah macam-macam kat hang tu. Kan? Mereka duk sebut dah tu benda tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaquluna law kana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Dan berkata mereka itu munafik, jika ada bagi kami daripada pekerjaan itu sesuatu, nescaya tiada dibunuh kami di sana. Artinya, jika ada pilihan kepada kami, nescaya kami tiada keluar, maka tiada kena bunuh, tetapinya dikeluarkan kami dengan tergagahnya. Maksud dia apa? Kalau kami tak ikut pun tak apa. Itu maksud macam tu lah. Tak ikut pun tak mati. Baik, kita berhenti dekat tu tuan-tuan sekalian. Qul, katakan olehmu, law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Tapi Tuhan jawab balik. Kan Tuhan jawab, Tuhan kata apa tuan-tuan kat depan ni? Tuhan kata, hampa ikut ke tak ikut ke, mai dengan mati ni tang mana pun mati. Maksud dia macam tu. Kan? Macam kita tadi lah, kawan hak basah balik rumah tadi ni. Kan? Dia kata, ish, basah lukuh aku main mengaji. Bini dia kata apa? Bang, lah ni waktu hujan, abang pergi mengaji ke, abang pergi tarik kebawah balik ke, abang pergi makan cakotiau ke, kalau nak bagi basah-basah juga. Tu ayat bini dia tu. Kan? Tuan-tuan hak cerita tadi ni, ingat kan? Kau tuan-tuan hak tadi ni makan cakotiau. Okey, baik, kita berhenti dekat tu nah. Qul, katakan olehmu, kita berhenti dekat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh faham kan apa yang kita bincangkan ini mengenai peristiwa ataupun situasi peperangan Uhud. Tu pun tak habis lagi ni. Yang kata perang Uhud ada lagi, dia akan main cerita lagi apa yang terjadi di dalam peperangan Uhud dengan lebih detail, kerana benda ni adalah penceritaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti dekat tu, mudah-mudahan Allah taala merahmati kita insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, lepas Aisyah sekejap lagi kita buat baca Yasin. Aisyah